Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam MyAOG. Hai, saya Amirul Zumairi bin Ahmad, wakil daripada Kumpulan 2. Saya akan membentangkan tentang MyAOG, Komuniti Ekonomi Gig, Seni Ukir Tangan Bumi Putra dalam industri kayu kayan. Terima kasih untuk masa 10 minit yang anda berikan kepada kami. Malaysia merupakan negara pengeluar perabot utama. Kita berada pada tangga yang ke-11. Walaupun dalam hal-hal yang lain, kita mungkin tertinggal di belakang. Total eksport kita melebihi 11 bilion pada tahun lepas, tetapi sumbangan bumi putera dalam sektor ini kurang daripada 1%. Kerajaan melalui kementerian telah pun menjalankan pelbagai inisiatif, antaranya payung program, CTCS, bahan mentah, mesin, fasiliti, infrastruktur. Tetapi disebabkan oleh kekangan, program-program tersebut tidak dapat diteruskan. Selain itu juga, kedudukan bumi putera dalam sektor ini masih lagi berada pada tahap yang sama. Antara pemahaman umum, syarikat bumi putera tak kompeten, tak pandai urus kewangan, tak pandai handle pinjaman dan lemah daripada sudut pengurusan. Tapi bagaimana kalau kita silap membaca situasi ini? Macam mana Amazon pernah silap membaca pasaran China? Jack Ma sendiri cakap dia dah kalah dengan Amazon sebab Amazon datang dengan kapital yang sangat besar, 500 million. Kalau Amazon menang pasaran China, kita mungkin tak kenal Alibaba. Jack Ma kata dia menang sebab dia lahir dekat China dan dia membesar dekat China. Jadi dia faham pasaran China. Amazon mengakui dua kesilapan. Pertama, dia tak memahami pasaran China itu berbentuk dengan skim piramid. Kerana, kedua, pasaran China bermula dengan non-standardized item. Amazon dijual buku ikut standardized ataupun ikut kategori. Contohnya, ada buku fiction, buku non-fiction, dokumentari, autobiografi. Tetapi pasaran China tak. Hasil perkongsian Encik Johari daripada RSOG dan rakan saya Yansari yang telah memberi barang spare part yang perabot telah rosak. Waktu dia hubungi syarikat perabot dekat Muar, syarikat tu minta maaf dengan dia. Dia kata, minta maaf, part ni kami tak buat, kami hanya pasang siap saja. Jadi kami minta masa dalam beberapa hari untuk kami dapatkan part tersebut daripada syarikat lain. Inilah skim piramid yang gagal dibaca oleh Amazon. Dan skim piramid ini juga digunakan di Malaysia. Walaupun demikian, kalau kita lihat secara lebih teliti kepada golongan bumi putera, secara lebih dekat lagi, apabila kita melihat terdapat individu-individu tertentu yang meminati sesuatu hobi di luar bidang pekerjaan ataupun tugas hakiki. Sebagai contohnya, Pak Teh Naim. Beliau merupakan peguam dan habis saja waktu bekerja, beliau akan menghabiskan masa di studio untuk membuat hobi yang berkaitan dengan kayu, iaitu diorama. Baru-baru ini beliau mendapat tempahan daripada pengarah filem iaitu Mamat Khalid, di mana Mamat Khalid beritahu beliau supaya mencipta diorama yang terdapat dalam filem arahannya, iaitu Zombie Kampung Pisang ataupun Hantu Kak Limah. Kedua, lebih dikenali dengan nama Abang Motak. Beliau merupakan seorang pegawai polis. Habis saja tugas hakiki beliau akan terus pergi balik rumah dan mengukir beberapa pisau dan beliau membuat tempahan tersebut. Antara produk lain beliau juga yang kita boleh lihat adalah seperti paip rokok, pemetik api dan sebagainya. Kedua-dua responden yang telah saya temu bual ini, mereka sekurang-kurangnya mendapat ataupun menjana pendapatan sekitar 3,000 hingga 5,000 sebulan. Ini pula adalah Megat. Beliau merupakan pelajar UiTM dalam bidang jurusan rekaan grafik. Tetapi rekaan grafik sangat berbeza dengan minat utama beliau, iaitu fotografi. Kalau kita lihat daripada gambar ni, kita boleh nampak bagaimana skill editing dan skill ambil gambar beliau agak berada pada tahap yang agak tinggi. Di mana baru-baru ini juga beliau mendapat tempahan untuk membuat kad undangan perkahwinan. Hasil daripada individu-individu ini, kami mencadangkan supaya diwujudkan satu komuniti ataupun gabungan antara individu sedia ada dan menjadikan mereka sebagai kelompok untuk bergerak ataupun berlandaskan ekonomi berbentuk gig. Ekonomi gig adalah salah satu ekonomi yang berteraskan kepada kontrak pendek. Sebagai contohnya Foodpanda. Dia kontrak pendek mereka adalah untuk menghantar makanan. Jadi kita bayar mereka amount tertentu. Laman sesawang ini juga bertujuan untuk komersial serta pengumpulan karya produk berasaskan kayu kayan.
Dengan menerbitkan satu komuniti di atas talian iaitu MyAOG, karakter MyAOG ini adalah berteraskan komuniti di mana kita menjalankan perkhidmatan secara custom made. Pelanggan boleh menyelaras kehendak mereka dan kita boleh buat ikut kehendak yang mereka mahukan. Selain itu juga kami mencadangkan agar PPPP dilaksanakan, iaitu Public Private Partnership, di mana kita akan menyediakan laporan tahunan, kita akan menyediakan kajian penyelidikan dan juga projek-projek pembangunan supaya kita boleh menggerakkan komuniti ini ke arah yang lebih berdaya saing. Selain itu juga kita ada Fact and Question, di mana kita akan menjawab dan menyediakan maklumat kepada pelanggan. Bentuk bisnes model kami adalah berlandaskan 3 kelompok. Yang pertama ialah penggiat ataupun pengukir atau apa-apa sahaja individu yang berminat dalam produk berasaskan kayu. Mereka akan menyediakan produk. Kemudian setelah produk ini siap, kita hantar kepada kelompok kedua, iaitu fotografi. Fotografi akan menyiapkan produk tersebut ke dalam bentuk konten digital ataupun menggunakan skill yang mereka ada, sama ada dari skill fotografi, videografi. Seterusnya, konten-konten tersebut akan diserahkan ke bahagian pemasaran. Jadi pemasaran akan melakukan kajian pasaran dan juga menyediakan marketing bagi produk-produk tersebut. Pelan strategi ini bermula dengan kos RM80,000 dengan rasio 10, 60, 30. 10 adalah untuk bahan-bahan mentah jika diperlu. 60 adalah untuk komputer, kamera, perisian yang diperlukan oleh pihak fotografi, dan 30 adalah bagi laman sesawang tersebut. Kami meletakkan target masa ialah 9 bulan, di mana kita akan mengumpulkan kesemua peserta, kemudian kita akan mencipta konten. Seterusnya, outcome yang terakhir ialah kami bermatlamat supaya laman web ini akan mendapat hit sebanyak 1 juta selepas 3 tahun. Tapi bagi tahun yang pertama, kami target sehingga 25,000 hit ataupun kunjungan. Akhirnya, laman web ini akan menjadi salah satu bentuk konten ataupun label marketing di mana syarikat-syarikat sedia ada juga boleh menggunakan perkhidmatan ini dengan bayaran-bayaran yang tertentu. Mengapa MyAOG akan menjadi daya tarikan? Seperti kita sedia maklum, kebanyakan individu ini bergerak atas kapasiti sendiri. Jadi mereka mempunyai beberapa limitasi. Limitasi yang pertama sekali adalah limitasi kewangan. Diorang juga mempunyai limitasi daripada sudut konten. Jadi dengan adanya MyAOG, konten ini akan dicipta melalui bentuk-bentuk fotografi, videografi ataupun grafik designer. Dan seperti kita juga tahu, jika kita ingin meningkatkan iklan di Facebook, Twitter dan sebagainya, kita juga perlu membayar beberapa amount. Jadi limitasi yang kedua adalah disebabkan oleh mereka kurang pengetahuan berkenaan dengan pasaran global. Dengan adanya inisiatif dan juga gerakan ataupun didorong oleh kerajaan daripada sudut data, mereka akan mencapai berjaya menembusi pasaran global kerana mereka tahu di mana mereka perlu mencari niche market mereka. Yang ketiga adalah mereka juga mempunyai limitasi dari sudut idea. Jadi dengan adanya komuniti, mereka boleh berkongsi idea dan juga menghasilkan konten-konten dan produk yang lebih baharu. Akhir kata, kami juga menyadari bahawa terdapat beberapa perkara yang tidak diteliti dan dihalusi dengan baik. Jadi pandangan pihak tuan-tuan dan puan-puan sekalian sepanjang perbincangan ini juga boleh menambah baik idea yang telah kami kemukakan. Kini saya buka ruang untuk sesi soal jawab dan juga sesi perkongsian. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam MyAOG.